Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5 bersama dengan Cikgu Mazifah Muhtar. Cikgu harap semuanya sihat-sihat ya. Baiklah, tanpa membuang masa, okey murid-murid, buka buku tab muka surat 5 ya. Kita masih dalam unit 1 ya. Tajuk pada hari ini ialah susah senang kita bersama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Aktiviti bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Baiklah murid-murid, kita teruskan pada petikan muka surat 5 ya. Kita boleh lihat dalam gambar ni ada seorang budak yang sedang berfikir ya. Mungkin ada masalah yang sedang dihadapi. Gambar yang di bawah pula kita boleh dapati beberapa orang lelaki sedang memapah seorang lelaki yang sedang sakit untuk dibawa ke atas katil. Dan gambar yang bawah sekali kita dapati lelaki yang dipapah tadi telah diletakkan di atas katil. Baiklah murid-murid, mari kita baca bersama-sama ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Susah senang kita bersama. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. 2 minggu kemudian, Encik Azmi. Terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Encik Tiong. Sama-sama. Kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Encik Ravin. Bertuah sungguh kita mempunyai pengurusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Apakah yang kamu dapati ya, ataupun pengajaran yang boleh kita perolehi daripada petikan yang kita baca tadi? Pengajaran yang kita boleh dapati ya, di mana penduduk Taman Seri Damai ini telah bekerjasama ya, membantu bapa Danish iaitu Encik Azmi yang telah mengalami kemalangan ya, menyebabkan keretakan tulang di bahagian pinggang beliau ya.
Encik Azmi ni mengalami kesusahan, ya, mungkin tidak mampu untuk membeli katil khas. Jadi bapa Afifi dan juga penduduk Taman Seri Damai telah bersatu hati, ya, bulat hati, ya, bersepakat membantu membelikan katil khas supaya Encik Azmi dapat tidur dengan selesa dan juga supaya keretakan tulang di bahagian pinggangnya akan segera sembuh. Dalam petikan yang kita baca tadi, kita juga boleh lihat beberapa peribahasa di dalam petikan, ya, seperti simpulan bahasa, ya, dan juga kata bilalan serta perumpamaan. Simpulan bahasa yang boleh kita lihat seperti susah hati, bulat kata, hati emas, lapang dada, cepat kaki, ringan tangan. Kata bilalan, contoh yang boleh kita dapati, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Manakala perumpamaan yang boleh kita dapati dalam petikan baca seperti pantas macam kilat, dan juga bagai layang-layang terputus talinya. Perumpamaan ini biasanya di hadapannya ada perkataan bagai dan juga perkataan macam serta laksana, ya. Apa itu peribahasa? Peribahasa ialah susunan perkataan yang mengandungi maksud tersirat ataupun tersembunyi. Peribahasa lahir daripada cetusan fikiran orang Melayu dahulu, ya. Digunakan dalam pertuturan harian mereka. Peribahasa digunakan untuk menggambarkan sifat seseorang, kelakuan seseorang dan juga keadaan persekitaran. Peribahasa yang boleh kita dapati di dalam teks yang kita baca tadi terdiri daripada simpulan bahasa, kata bidalan dan perumpamaan. Sekarang kita beralih pada muka surat 6, iaitu tata bahasa yang bertajuk pusat transit, ya. Aktivitinya ialah menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan menggunakan peta pokok, ya. Kita dah belajar dah sebelum ni kata nama am, kata nama khas. Di bawah tu pun murid-murid dapat lihat yang munshi cilik di bahagian bawah, ya. Munshi cilik, kata nama am ialah kata yang merujuk manusia, haiwan dan benda secara umum. Contoh orang, kucing, kereta, pokok dan kipas, ya. Di sini murid-murid dapat lihat cikgu sediakan peta pokok, contoh peta pokok yang boleh murid-murid senaraikan di dalamnya, ya. Benda hidup merangkumi manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Manusia murid-murid boleh letakkan guru, adik, abang, haiwan, kucing, harimau, ya. Tumbuh-tumbuhan seperti bunga, daun, pokok. Benda tidak hidup seperti kereta, meja, cermin mata, motosikal, basikal, payung, kipas, ya. Cikgu minta murid-murid senaraikan atau tulis di dalam peta pokok tu setiap item 10, ya. Benda hidup cikgu nak 10, benda tidak hidup 10 dan juga tempat 10, ya. Pastikan perkataan tu ditulis dengan huruf kecil semuanya, ya. Contohnya perkataan guru, meja, kelas, ya. Murid-murid juga dikendaki menyalin semula apa itu peribahasa, ya, dan maksudnya, dan juga simpulan bahasa yang berserta dengan contoh.
Dasar murid-murid: pertama, salin nota peribahasa. Kedua, salin nota simpulan bahasa, bidalan dan perumpamaan. Ketiga, lengkapkan peta pokok dan 10 contoh kata nama am yang diberi mikro item, ya. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Rajin-rajinlah belajar dan jangan lupa buat kerja serta hantar kepada cikgu, ya. Okey, bye. Jaga diri.